Pendapat yang ketiga, iaitu duduk dengan cara lagu mana? Punggung ni, punggung tu, daging punggung tu rapat ke lantai, dan kaki ni buka kedua-dua gitu. Kaki tu buka kedua-dua gitu. Hak kanan lik ni, hak kiri ni keluar kaki, bukan lipat ke dalam dah, keluar. Dan punggung ni duduk di atas lantai. Itu cara duduk. Iqa' juga yang ketiga. Dia ada sebut di sini sekat 3. Sebenarnya ada lagi yang lain, iaitu yang keempat, duduk. Ini maksud antara dua sujud ni, ataupun pada ketika duduk lah. Ketika duduk mana-mana, duduk tahiyat kau, misalnya kita tak boleh berlaku. Duduk lagu mana? Satu lagi, duduk atas punggung dengan memperdirikan betih ni, lutut ni diri. Lepas tu duduk kaki ni pijak ke lantai. Duduk gitu. Mana lutut ni ke sini lah, ke dada ni. Lutut tu ke dada. Jadi punggung ke bawah, tapak kaki tu rapat lah di lantai. Sama ada dia duduk gitu ke, ataupun dia ikat gitu dengan tangan dia ke lutut dia, tak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan iqa'. Tetapi yang pertama tadi, cara duduk yang pertama tadi, iaitu duduk di atas tumit dan kaki tu berdiri. Kaki tu berdiri, duduk atas tumit. Hak tu tidak termasuk di dalam aqibis syaitan, mengikut setengah-setengah ulama, termasuk Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Cara lagu tu sunnah, dan Ibnu Abbas lalu buat lagu tu. Dia tidak duduk iftirash, supaya pada ketika tahiyat awal tu antara dua sujud, antara dua sujud sajalah. Tetapi dia duduk di atas tumit dengan memperdirikan kaki dia. Tapak kaki tu berdiri, ujung jari tu ke lantai lah. Jadi tumit tu duduk atas, punggung tu letak atas tumit. Jadi agak tinggi lah kedudukan. Lagu tu Ibnu Abbas kata itu juga sunnah berdasarkan riwayat Muslim. Jadi hak yang pertama tadi tak termasuk di dalam aqibis syaitan itu. Tetapi aqibis syaitan ini boleh jadi termasuk hak 2-3 lagi, hak kemudian tu yang kita sebut, itu semuanya tak boleh lagu tu. Adapun hak duduk cara yang pertama yang disebut tadi, itu masih khilaf lagi. Dengan sebab itu kita tak usah sibuk lah kalau hak khilaf lagi tu. Kita akan pergi keluar negeri. Kalau kita pergi keluar negeri, mungkin kita akan dapati dengan banyak sekali orang buat lagu tu. Tak usah, biar dia. Memang ada. Tidak termasuk dalam aqibis syaitan. Wa an farshatis sab', dan daripada ataupun firshatis sab', daripada cara duduk binatang buas. Kalau binatang buas duduk lagu mana? Kalau dia duduk lagu mana? Anjing ke apa ke? Macam-macam hak tadi tu, aqibis syaitan tadi, itu cara duduk binatang tu. Misalnya anjing, kalau dia duduk, punggung dia tu rapat ke tanah. Punggung dia rapat ke tanah. Dengan sebab itu kita tak boleh buat misalnya buka macam tadi, kaki kedua-dua kaki tu buka dan punggung tu kena lantai, tak boleh. Itu cara duduk binatang. Kalau kita tengok anjing duduk, dia rapat punggung dia tu ke tanah. Itu cara duduk binatang buas, tak boleh. Ataupun cara duduk seperti singa, tak boleh juga. Cara duduk seperti singa, ikutlah cara duduk macam mana-mana. Misalnya kita kata duduk tu, kita duduk di atas lutut, lepas tu pegang tangan kita duduk begitu, tak boleh ya? Tangan ni atas lantai dan lutut ke atas lantai, macam nak tekan kapal-kapal seperti binatang. Mana kaki pak lah, duduk gitu, tak boleh. Ikutlah macam mana-mana pun kita kata tak boleh cara binatang duduk. Ataupun pada ketika sujud, kalau kita nak kira ni duduk ni maksudnya sujud sekali lah. Kalau nak kira sekali dengan hak tu, maka kita tak boleh perapatkan ni siku kita ni pada ketika kita sujud rapat ke lantai, jangan. Tak boleh perapat ke lantai. Itu pun cara duduk binatang juga. Tetapi kita kena angkat ni siku ni, biar tangan ni saja duduk di atas lantai. Itu maksudnya. Kesimpulannya, cara duduk binatang ini tidak sesuai dengan orang semaya. Nabi SAW ajar cara semaya ni, rupa dia nya serupa dengan hak malaikat buat di atas langit.
Dan Nabi SAW ajar, kalau kita perhati, tak ada sesuai dengan beberapa perkara. Satu, sesuai dengan syaitan. Cara duduk tu serupa dengan syaitan, tak ada. Serupa dengan binatang, tak ada juga. Serupa dengan orang ahli neraka, tak ada juga. Sebab itu tak boleh cekak pinggan. Cekak pinggan, tak boleh. Ataupun cara duduk tu cara malah, misalnya nyanda, nyanda ke tiang, tak boleh juga. Dia kena menampakkan kecergasan, kesegaran, dan keseriusan. Nak serius, sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak. Ahli neraka cekak pinggan ke? Tak boleh cekak pinggan. Cekak pinggan tak boleh. Ataupun cara duduk syaitan, seperti Nabi SAW sebut tadi lah. Jadi syaitan kira-kiranya duduk lagu tu lah. Tak boleh duduk lagu tu. Nabi SAW menyudahi sembahyang dengan taslim, yakni dengan memberi salam. Jadi akhir sekali sudah sembahyang dia tu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dengan memberi salam. Itulah cara Nabi SAW sembahyang. Jadi hak ni yang kita tidak sebut lagi baru ni. Adapun hak panjang baru ni tu cerita pasal start dengan Alhamdulillah tu. Hak tu selepas selesai dah. Tetapi hak sebenarnya, hak ni, hak maksud bab ni, hak tu lah qiraat Alhamdulillahirabbil alamin. Hak tu maksud sebenarnya. Ada hak lain-lain tu, oleh kerana dia ada dalam hadis ni sebut belaka, begitu jelah. Tetapi maksud sebenarnya ada kena-mengena dengan tajuknya, ialah hak tu, hak baru ni. Hak minggu baru ni kita bincang. Hak tu maksud sebenarnya tajuk kita baca. Seterusnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, baru tadi atau baru sekejap diturunkan kepadaku satu surah, maka baginda pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, hingga baginda menghabiskan surah itulah. Lepas tu dia kata, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Nabi SAW berkata, itu adalah satu sungai yang Allah janjikannya untukku, kepadaku. Tuhanku janjikannya kepadaku, di dalam syurga. Jadi sungai itu ada dalam syurga. Jadi dalam setengah-setengah hadisnya, sungai ataupun kolam itu duduk di pada mahsyar. Maknanya ada juga di pada mahsyar, ada juga dalam syurga pun ada juga. Nama sama. Setengah ulama mengatakan hak di pada mahsyar itu puncanya daripada hak dalam syurga tu juga. Hak dalam syurga tu juga. Tak apalah. Jadi di sini apa kena mengenanya? Kalau kita hak dua hadis yang pertama sebelum ni, sebelum pada ni, jelas mana dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang Nabi SAW memulakan bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin dalam sembahyang. Ada pun hak ni dia tak ada sebut ni. Dia tak ada sebut ni. Diturunkan kepadaku saat ni satu surah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu surah ni diturun dalam sembahyang. Kalau Nabi baca dalam sembahyang, kalau tidak dalam sembahyang, tak jelas ni. Jadi dengan sebab itu, hak ni kita nak kata masuk dalam bab mana ni? Kalau dalam bab hak sebelum ni, dua hadis sebelum pada ni, iaitu hak tak baca bismillah tu. Ni baca bismillah pula. Dan di sini walaupun tidak jelas lah kita kata dalam sembahyang, tapi kalau kita andaikan Nabi nak ceritanya dalam sembahyang pun baca jugalah bila turun kepada dia tu lagu tu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca sampai habis. Maknanya kalau dalam sembahyang pun baca jugalah. Tapi ini apa kena mengenanya dengan Fatihah tu? Sedangkan hak duduk caranya mula baca Fatihah tu, adakah baca bismillah atau tidak? Ni nak baca surah. Nak baca surah. Lepas tu tidak jelas pula dalam sembahyang. Apa Imam Abu Daud buat mari
Kalau kita kata dalil bagi pihak yang mengatakan baca bismillah tu